Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersempena dengan awal Muharram, insya-Allah saya nak berkongsi kepada anda semua berkenaan detik-detik secara ringkas, detik-detik penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Pada awal tu penghijrahan Nabi, sebelum itu bermula lagi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam diboikot ataupun dipulaukan oleh kaum kafir Quraisy pada waktu tu, sehinggakan jatuh sakitnya isteri baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu, sehinggakan Nabi nak beli ubat pun Nabi juga tak dapat nak beli ubat, tak berjaya. Kerana apa? Diboikot dan dipulaukan oleh penduduk kafir Quraisy pada waktu tu kerana tidak mahu sedikit pun berurusan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta umat Islam. Kemudian Sayyidatina Siti Khadijah meninggal dunia dan pada tahun itu digelarkan sebagai tahun kesedihan kerana apa? Boleh dikatakan soulmate baginda Nabi SAW dah tak ada. Ketika mana orang mencerca Nabi, memulaukan Nabi, mengherdik, menghina Nabi, yang mengata macam-macam kepada Nabi SAW pada waktu itu, yang membela, yang menyayangi, yang menenangkan baginda Nabi SAW siapa? Isteri baginda sendiri, iaitu Sayyidatina Siti Khadijah. Kemudian tersebarlah berita perutusan ataupun pelantikan Nabi sebagai Rasul yang terakhir sampai ke penduduk kota Yasrib. Pada ketika itu penduduk kota Yasrib seramai 12 orang berjumpa dengan baginda Nabi SAW di satu tempat bernama Aqabah. Situlah berlakunya perjanjian Aqabah yang pertama. Mereka ni bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, apakah ajaran yang engkau bawakan?" Kemudian Nabi SAW membacakan beberapa ayat Al-Quran, antaranya Qul huwallahu ahad dan Allahus samad, surah Al-Ikhlas, dan ada banyak lagi lah kan. Mereka ini memeluk Islam. Kemudian mereka ini apabila pulang ke kota Yasrib, pada ketika itu namanya kota Yasrib lah, dan sekarang ni namanya adalah Madinah. Alhamdulillah berjaya menyebarkan agama Islam dan membawa 75 orang memeluk Islam. Pada ketika itu 75 orang ini berjumpa dengan Nabi SAW di satu kawasan yang sama juga, iaitu Aqabah. Kemudian berlakulah perjanjian Aqabah yang kedua. Antara dialog yang berlaku di antara 75 orang penduduk Madinah ini dengan Nabi SAW adalah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sekiranya betul lah kan penduduk Mekah tidak mahukan engkau, tidak mahu berurusan dengan engkau, ingin memulaukan engkau, maka datanglah ke Yasrib. InsyaAllah sekiranya engkau datang ke Yasrib, berpindah ke Yasrib, kami akan menyokong engkau, kami akan membantu engkau dan akan bersama untuk menegakkan agama Islam di Yasrib." Lebih kurang umur Nabi SAW berumur 53 tahun, turunlah perintah hijrah kepada umat Islam untuk berhijrah ke kota Madinah. Kemudian apabila mendengar perkabaran ini, permulaan hijrah dimulakan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Pada akhir-akhirnya barulah Nabi serta Abu Bakar, orang yang terakhir berhijrah ke Madinah. Pemimpin kafir pada waktu itu bermesyuarat di Darun Nadwah. Terdapat 3 pandangan berkenaan tentang penghijrahan Nabi ini. Pertama, biarlah Nabi ni nak berhijrah. Yang kedua pula kata tak boleh. Sekiranya Nabi ni berhijrah ke Madinah, maka Islam akan lebih kuat. Kita kena penjaralah mereka. Ini pandangan yang kedua. Yang ketiga pula adalah kita tidak boleh membiarkan Nabi berhijrah ke Madinah. Kita kena membunuh Muhammad ni. Macam mana caranya? Kita ambil setiap kaum Bani Kabilah yang ada di penduduk kafir Quraisy Mekah ini pada waktu tu, dan setiap orang yang paling kuat serbu Nabi pada malam, rumah Nabi SAW pada malam tu, bunuh baginda. Sampai macam tu sekali, kemudian semua orang bersetuju dengan pandangan yang ketiga ni. Kerana apa? Kerana mereka tahu sekiranya setiap wakil daripada Bani Kabilah kafir Quraisy yang ada di Mekah ini bersatu, maka mereka ni tidak boleh diperangi ataupun dipersalahkan sesiapa. Sebab setiap orang, setiap Bani Kabilah itu ada wakilnya. Pada malam hijrah itu, Nabi memanggil Ali bin Abi Talib untuk menggantikan tempat tidur dan baginda SAW. Baginda berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kita kena lalui satu jalan. Jalan itu tidak pernah dilalui oleh orang lain." Maknanya bukan melalui jalan kebiasaan lah. Kata Abu Bakar, kalau kita nak melalui jalan yang bukan kebiasaannya, kita ni tak mahir, ya Rasulullah, maka kita kena upah seseorang yang mahir, iaitu mereka mengupah Abdullah bin Abi Uraikid
merupakan orang yang sangat mahir dalam perjalanan padang pasir. Pada malam Nabi nak berhijrah, sebelum Nabi keluar daripada rumah baginda, Nabi membacakan satu ayat iaitu daripada surah Yasin ayat yang ke-9. Kat luar tu dah dikepung sebenarnya oleh setiap bani kabilah wakil yang ada untuk membunuh Nabi, seperti yang telah dirancangkan oleh pemimpin kafir Quraisy di Darun Nadwah. Dengan izin Allah mereka semua tidur. Nabi keluar dengan selamat, mulakan penghijrahan Nabi pada malam tersebut. Nabi singgah ke Gusur. Bila waktu pagi dah tiba, yang kepung tadi tu terkejut bila masuk dalam rumah Nabi kerana tempat tidur Nabi telah bertukar dengan Ali bin Abi Talib. Apabila ditanya kan, lalu Ali bin Abi Talib hanya menyatakan tak tahu. Betapa rasa marahnya pemimpin kafir Quraisy pada waktu tu. Mereka mengeluarkan, orang kata wanted punya ni lah, untuk tangkap kan. Barang siapa yang berjaya tangkap Nabi SAW, sama ada dalam keadaan hidup ataupun mati, maka dia akan dihadiahkan 100 ekor unta. Kalau 100 ekor unta ni pada zaman dulu, kira kaya lah sebenarnya, kira mahal sebenarnya. Setelah berhari-hari mencari baginda Nabi SAW dan juga Abu Bakar, tetapi masih lagi tidak dijumpai. Sehinggalah tamat pencarian tu, 3 hari ditamatkan pencarian. Kerana apa? Kerana kaum penduduk kafir Quraisy pada waktu tu nak mengambil, nak merampas semua harta-harta orang Islam yang ditinggalkan pada waktu tu. Ada seorang pemuda ni, nama dia adalah Syurakah bin Malik. Dia berfikir, dia kata bijak Muhammad. Macam mana dia boleh menghilangkan jejak sehingga kan tak dapat dijumpai. Setelah 3 hari, aku akan mencari dia. Nabi keluar daripada Gusur, kemudian memulakan perjalanan. Syurakah bin Malik ini, dia ni pun pergi keluar naik kuda yang paling hebat yang ada dekat Mekah. Kemudian dia pergi mencari Nabi. Cari, berjumpalah 3 bayangan. Betul lah firasat Syurakah bin Malik ni, pada awalnya dia kata mesti Muhammad tidak melalui jalan kebiasaan. Apabila dia melalui satu jalan yang lain, kemudian berjumpa 3 bayangan dan dia dah tahu itu adalah Muhammad. Terus memacu laju Syurakah bin Malik untuk membunuh Nabi. Yalah sebab dalam tawaran wanted tu kan, mati ataupun hidup tu kan. Time tu dah nak sampai, dah pegang pedang. Tetapi dengan izin Allah, tiba-tiba kuda yang dipacu laju oleh Syurakah longlai, lemah, rebah jatuh Syurakah ke pasir pada waktu tu. Dia rasa pelik sebab dia orang yang paling kenal kuda dia. Kuda dia adalah kuda paling hebat. Mustahil kuda dia boleh tiba-tiba boleh lakukan kesilapan pada saat-saat nak sampai ke Nabi ni. Kemudian kuda dia bangun, dipacu semula sehinggalah dah nak dekat, jatuh lagi. Bila jatuh kali kedua, maka Syurakah bin Malik tangan menggeletar. Dia tahu kuda dia tak bermasalah. Maknanya gerangan sosok orang di depan Syurakah ini merupakan orang yang dilindungi oleh sesuatu. Syurakah pun menjerit, siapakah yang melindungi engkau Muhammad? Nabi Muhammad pun berhenti dan berpaling menghadap Syurakah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Yang melindungi aku adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Syurakah terkejut kerana yang melindunginya adalah Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Syurakah dapat merasai kekuasaan Allah melindungi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun berkata kepada Syurakah, wahai Syurakah, tidakkah engkau mahu masuk Islam? Menyebut kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Katalah Syurakah, ya aku akan memeluk Islam. Penduduk kota Mekah pada waktu itu sedang menunggu ketibaan Nabi SAW. Ialah pada waktu itu tak ada WhatsApp, tak ada SMS, tak ada handphone macam hari ni. Jadi mereka tertunggu-tunggu. Apabila dah nampak bayangan Nabi SAW daripada jauh, lalu disambut dengan meriah dan gembiranya dengan nasyid, dengan qasidah, dengan nyanyian. Menyambut kedatangan baginda Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi itulah sedikit ringkasan cerita berkenaan tentang kisah Nabi SAW. Harap-harapnya dapat pengajaran yang boleh dipelajari daripada kisah yang diceritakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.